A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita sekali lagi bersiaran dalam program Takmir Masjid dan Surau Jabatan Kemajuan Islam Malaysia yakni JAKIM dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Negeri Selangor yakni JAIS. Kita bersiaran pada hari Selasa 6 hari bulan Julai 2021 dari Surau 2 Al-Mursid, Kampung Sungai Ju, Kuala Selangor. Tuan-tuan dan puan-puan para pendengar sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan peluang kepada kita semua untuk sama-sama menikmati kehidupan di atas muka bumi ini dengan berbagai-bagai rezeki dan juga anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, kesihatan, kelapangan, dan dapat kita melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sekarang ni sedang berhadapan dengan wabak pandemik COVID-19, tetapi tidak menghalang untuk sama-sama kita memperdalami ilmu agama. Semoga keimanan kita bertambah kuat dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita, syariah kita bertambah-tambah dan akhlak kita juga bertambah baik. Jadi 3 elemen ini penting dalam kehidupan kita seharian. Terutamanya berhadapan dengan wabak penyakit ini, akidah kita kena betul. Kita sentiasa bertawakal dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita datang daripada Allah dan kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan para pendengar sekalian, marilah sama-sama kita bekerjasama dengan kerajaan untuk melaksanakan SOP yang telah disusun atur oleh pihak kerajaan, iaitu sentiasa berada dalam keadaan penjarakan fizikal yang jauh di antara seorang dengan seorang yang lain, dan juga kalau kita berada di khalayak ramai, maka kita sentiasa memakai mask, iaitu ataupun pelitup muka, pelitup hidung dan mulut, dan juga kita tidak berada di tempat-tempat yang sesak untuk mengekang wabak penyakit ini. Mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala semuanya akan berjalan dengan baik dan teratur. Apapun tuan-tuan, pada hari ini insya-Allah kita akan bincang satu perkara yang penting dalam kehidupan kita seharian yang akan membawa kepada akhirat, iaitu tentang akidah ataupun ilmu tauhid, bertajuk beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala.
Sebut saja beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita kena tahu bahawasanya beriman kepada kitab adalah salah satu daripada yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang beriman, dan menjadi salah satu daripada rukun iman yang 6 perkara. Apa rukun iman tu tuan-tuan dan puan-puan? Iaitu percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang pertama. Yang kedua, percaya kepada malaikat. Yang ketiga, percaya kepada rasul-rasul. Yang keempat, percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kelima, percaya kepada hari kiamat, hari akhirnya kita nanti. Dan juga yang keenam, percaya kepada qada dan qadar, takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berdasarkan pada ini, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-136, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sadaqallahul azim. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan pendengar sekalian, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Aminu billahi wa rasulihi. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi. Dan beriman juga kepada kitab-kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada rasul-rasul, yaitu Nabi Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga wal kitabil ladzi anzala min qabl, yaitu beriman kepada kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripada itu, kepada nabi-nabi yang terdahulu. Wa may yakfur, sesiapa yang ingkar, siapa yang kufur, siapa yang tidak percaya billahi, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan juga hari kiamat. Mereka tak percaya dengan semua itu, tak percaya dengan Allah, tak percaya dengan malaikat, tak percaya dengan kitabnya, tak percaya dengan rasul-rasul, dan tak percaya juga dengan kebangkitan hari akhirat, hari kiamat. Faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sesungguhnya mereka itu adalah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Sesat jauh, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Maka dia tak akan dapat kembali lagi kepada jalan yang benar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar sekalian, beriman kepada kitab-kitab Allah ini, yang dimaksudkan dalam ayat tersebut ialah beriman dengan kitab-kitab ketuhanan, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada langit kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang tertentu, iaitu yang menjadi sebahagian daripada akidah orang-orang yang beriman, iaitu kalam Allah yang telah diwahyukan kepada para rasul, yang mengandungi syariatnya dan ajaran agama, yakni agama Islam, untuk disampaikan kepada umat manusia. Ini kita percaya kepada kitab, sama ada kitab itu turunkan kepada Nabi Muhammad SAW ataupun lain-lain Nabi dan Rasul. Maka kalau ianya kitab itu datang daripada Allah, maka kita kena percaya, supaya iman kita itu bertambah kuat. Dan juga ia kerana kitab-kitab tersebut mengandungi syariat. Apa makna syariat? Iaitu peraturan-peraturan agama untuk
kehidupan kita seharian, kehidupan manusia seharian dan mengandungi ajaran-ajaran agama, iaitu agama Islam. Tuan-tuan kena faham bahawasanya semua Nabi dan Rasul adalah membawa agama Islam. Tidak ada satu Nabi pun membawa agama lain, agama Buddha ke, agama Kristian ke, agama Hindu ke dan sebagainya. Tidak. Nabi dan Rasul semuanya adalah membawa agama Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mempercayai bahawasanya dalam rukun-rukun iman itu. Itu maksudnya tuan-tuan ya, puan-puan ya. Jadi syariah itu semuanya untuk disampaikan kepada umat manusia. Allah menurunkan kitab kepada nabi-nabi dan rasul yang tertentu dan untuk disampaikan oleh nabi dan rasul itu kepada umatnya, umat masing-masing. Jadi kitab-kitab terbesar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabi dan rasul, iaitu kita kena percaya, wajib setiap orang yang mukallaf mengetahuinya dan beriman kepadanya dengan jalan tafsil, iaitu satu persatu. Kita kena tahu kitab ini turun kepada Nabi ini dalam bahasa ini dan sebagainya, kerana dia tafsil, iaitu satu persatu secara detail, iaitu sebanyak 4 kitab. Yang pertama ialah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dengan bahasa Qibti. Bahasa Qibti ini tuan-tuan dan puan-puan ialah bahasa Mesir. Bahasa zaman dulu, Mesir dulu. Kerana Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-44. Maksudnya ialah sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat yang mengandungi petunjuk dan cahaya yang menerangi. Dengan kitab itu nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah menetapkan hukum bagi orang-orang Yahudi dan dengannya juga ulama mereka dan pendeta-pendeta mereka menjalankan hukum Allah, sebab mereka diamanahkan memelihara dan menjalankan hukum-hukum dari kitab Allah, iaitu kitab Taurat, dan mereka pula adalah menjadi penjaga dan pengawasnya dari segala sebarang perubahan. Oleh itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi hendaklah kamu takut kepadaku, yang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan memelihara diri daripada melakukan maksiat dan patuh akan perintahnya. Dan janganlah kamu menjual atau membelakangkan ayat-ayatku dengan harga yang sedikit, kerana untuk mendapat rasuah, pangkat, lain-lain keuntungan dunia. Ini adalah peringatan daripada Allah. Yang pertama sekali ialah kitab Taurat turunkan kepada Nabi Musa AS dalam bahasa Qibti, bahasa Mesir dulu. Yang keduanya ialah kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa AS dalam bahasa Saryani atau bahasa Nasrani. Ini firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-46 yang bermaksud, dan kami utuskan Nabi Isa bin Maryam mengikuti jejak langkah mereka, Nabi-Nabi Bani Israel, untuk membenarkan apa yang telah ada di hadapannya dari kitab Taurat. Dan kami telah memberikan kepada kitab Injil yang mengandungi petunjuk, hidayah dan cahaya yang menerangi, sambil mengesahkan benarnya apa yang telah ada di hadapannya dari kitab Taurat, serta menjadi petunjuk dan nasihat pengajaran bagi orang-orang yang tidak bertakwa. Itu yang kedua, iaitu kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa AS dengan bahasa Saryani atau bahasa Nasrani. Kitab yang ketiga yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Daud AS, iaitu kitab Zabur dengan bahasa Ibrani, iaitu bahasa Yahudi. Dalam surah Al-Isra ayat yang ke-55 maksudnya, dan Tuhanmu, wahai Muhammad, lebih mengetahui akan sekalian makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan sungguhnya
kami telah melebihkan setengah nabi-nabi atas setengah yang lain, dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Nabi Daud, kitab Zabur dalam bahasa Ibrani, iaitu bahasa Yahudi. Kemudian yang keempat yang kita wajib percaya ialah kitab Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa Arab. Bahasa Arab pada ketika itu ialah bahasa orang-orang di Mekah dan juga di Madinah. Firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-48 yang bermaksud, dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk mengesahkan benarnya kitab-kitab suci yang telah ada di hadapannya dan untuk memelihara serta mengawasinya. Maka jalankanlah hukum di antara mereka ahli kitab itu dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu, dan janganlah engkau mengikut kehendak hawa nafsu mereka dengan menyeleweng dari apa yang telah datang kepadamu dari kebenaran. Jadi inilah tuan-tuan dan puan-puan hadirin pendengar sekalian, 4 kitab yang wajib kita percayai, iaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa AS dan bahasa Kibti. Yang kedua, kitab Injil turun kepada Nabi Isa AS dalam bahasa Syariani. Dan yang ketiga, kitab Zabur turunkan kepada Nabi Daud AS iaitu dengan bahasa Ibrani. Dan yang keempat, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab. Jadi maknanya kat situ ada 4 buah kitab yang kita kena percaya dengan i'tiqad yang jazam, dengan i'tiqad yang putus, yang yakin bahawasanya kitab-kitab itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kaum tertentu, pengikut-pengikut Nabi pada ketika itu. Jadi tuan-tuan hadirin sekalian, tuan-tuan para pendengar sekalian, beriman kepada kitab Allah ialah mengiktikadkan dengan iktikad yang zazam, yang yakin bahawa Allah mempunyai beberapa kitab yang turunkan kepada Nabi-Nabi dan Rasul yang mengandungi amar dan amal, mengandungi suruhan, dan nahi, iaitu mengandungi larangan, wa'ad, iaitu janji baik, dan wa'id, iaitu janji jahat, khabar yang menyukakan dan khabar yang menakutkan, dan kisah-kisah umat terdahulu. Jadi kitab-kitab itu diturunkan kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul dengan jalan wahyu melalui malaikat Jibril alaihissalam, dan kadang-kadang terus kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul sendiri tanpa melalui malaikat Jibril, iaitu dengan ilham daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitulah tuan-tuan dan puan-puan para pendengar sekalian, keterangan ringkas beriman kepada kitab secara mukadimah pada hari ini, dan insya-Allah saya akan sampaikan lagi yang lebih terperinci lagi pada pertemuan yang akan datang. Dan setakat ini saja. Jika ada kesalahan-kesilapan, maka saya mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kemaafan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tuan-tuan dan puan-puan. Aqulu qauli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum fastaghfiruh innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.